Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 6. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan, Unit 1, Megah dan Gagah, buku teks muka surat 1, di mana untuk pelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar murid-murid dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat, kemudian menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. Baik, mari kita baca petikan sama-sama. Semasa pelancaran kem kepimpinan satu murid satu sukan, murid lelaki dan murid perempuan tahun 6 melakukan satu persembahan gimnastrada yang menarik. Aksi kumpulan sorak, cheerleading, murid perempuan mempersonakan. Manakala persembahan murid lelaki mempamerkan unsur kekuatan dan keseimbangan yang mengagumkan. Baik, daripada petikan ini, kita dapat memahami bahwa perempuan itu dikaitkan dengan ciri mempersonakan. Sebaliknya, lelaki dikaitkan dengan unsur kekuatan dan keseimbangan yang mengagumkan. Jadi kita boleh nampak perbandingan di antara lelaki dan juga perempuan di sini. Baik, ini ialah contoh persembahan gimnastrada tersebut. Seandainya kamu salah seorang daripada murid yang terlibat dalam persembahan gimnastrada ini, bagaimanakah caranya kamu menjaga batas pergaulan di antara lelaki dan juga perempuan? Baik, untuk menjawab persoalan ini, murid-murid perlu tahu akan perubahan diri sebagai remaja lelaki dan juga remaja perempuan. Mari kita lihat muka surat seterusnya. Ceritamu, ceritaku. Ceritamu, ceritaku. Baik, mari kita baca petikan dalam muka surat ini bersama-sama. Dalam sesi dinamika, kumpulan satu murid satu sukan, Ustadz Zailaini memberikan tugasan mengikut jantina. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan tentang rasional pengasingan blok penginapan yang jauh antara lelaki dengan perempuan. Kita ikuti perbualan mereka ketika menyiapkan tugasan. Stacy, saya suka blok kita jauh dari blok penginapan lelaki. Kita sudah matang. Bentuk fizikal banyak berubah, seperti payudara dan pinggul. Faizura kata, apabila blok diasingkan jauh sebegini, kita rasa lebih selesa untuk menguruskan diri terutama semasa mengalami haid. Lagipun, saya sensitif tentang aurat. Kulit kita pun semakin gebu. Karen, perubahan kita juga mempengaruhi tingkah laku seksual. Dahulu, saya berkawan rapat dengan Kelvin, tapi sekarang perasaan saya terhadapnya berubah. Saya berasa malu. Perasaan saya pun kadang-kadang tidak tentu ala. Shanti pula berkata, perubahan ini semua disebabkan oleh hormon estrogen. Cikgu Hamidah pernah mengatakan bahwa hormon inilah yang menjadi punca berlakunya perubahan fizikal kita. Kitaran aktiviti hormon ini juga mempengaruhi tindakan kita. Baik, mari kita sama-sama kenal pasti apakah perubahan-perubahan fizikal yang dialami oleh seorang perempuan. Yang pertama di sini kita kenal pasti perubahan bentuk fizikal seperti payudara dan pinggul. Oke, seterusnya
Mengalami haid. Mengalami haid. Selain daripada itu, mulai berasa sensitif tentang aurat. Kulit pun semakin kebu. Jadi perubahan-perubahan yang dialami oleh perempuan ini amat mempengaruhi tingkah laku seksual. Oke, contohnya mula ada perasaan malu. Kadang-kadang dia kata perasaannya itu tidak tentu hala. Itulah. Baik, perubahan-perubahan fisikal yang dialami oleh perempuan ini sebenarnya dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon estrogen. Di mana hormon inilah yang mempengaruhi proses kematangan dan seksual manusia. Jadi kalau perempuan ialah hormon estrogen. Hormon estrogen. Baik, seterusnya mari kita lihat perubahan-perubahan fisikal yang dialami oleh seorang lelaki. Di mana perubahan-perubahan fisikal lelaki ini amat dipengaruhi oleh hormon androgen. Kalau perempuan tadi hormon estrogen, manakala lelaki ialah hormon androgen. Baik, mari kita baca perbualan di sini. Kevin, saya berasa selesa apabila blok penginapan kita agak jauh dari blok penginapan murid perempuan. Selepas tahun 5, saya perhatikan kita sudah banyak berubah, terutama dari segi fisikal. Lufti kata tentulah perubahan kita disebabkan oleh hormon androgen pada lelaki. Hormon ini merangsang penghasilan sperma bagi orang lelaki dan menjadikan kita matang. Ranjit pula berkata, bukan itu saja. Misai, bulu yang tumbuh di ketiak dan di tempat-tempat lain juga dipengaruhi oleh hormon ini. Hormon ini juga menyebabkan berlakunya perubahan saiz zakar dan suara kita juga menjadi lebih garau. Ganesh, kita akan mengalami perubahan fisikal ketika usia meningkat ke alam remaja. Oleh itu, kita perlu menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Baik, mari kita lihat perubahan yang dialami oleh seorang lelaki. Penghasilan sperma berlaku. Penghasilan sperma di sini. Selain daripada itu, tumbuh misai dan bulu yang tumbuh di ketiak dan di tempat-tempat lain. Seterusnya, berlakunya perubahan saiz zakar dan juga suara, di mana suara menjadi lebih garau. Dan apabila berlaku perubahan-perubahan fisikal ini, maka wujud kesadaran bahwa perlunya batasan pergaulan di antara lelaki dan juga perempuan dalam persahabatan. Baik, selain daripada perubahan-perubahan yang kita kenal pasti tadi, mari kita lihat perubahan-perubahan lain yang dialami oleh lelaki dan juga perempuan. Baik, perubahan fisikal bagi lelaki yang pertama mengalami perubahan bau badan, tumbuh misai dan bulu dada. Seterusnya, halkum jelas kelihatan dan bersuara garau, dada memidang, zakar membesar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Seterusnya, otot tangan dan kaki membesar, kemungkinan tumbuh jerawat di muka, dan juga berat badan bertambah. Mari kita lihat perubahan fisikal bagi perempuan.
Baik, bagi seorang perempuan, perubahan fisikal yang pertama jerawat mungkin tumbuh di muka. Seterusnya mengalami perubahan bau badan, bersuara lunak, payudara membesar, punggung melebar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis, otot tangan dan kaki membesar, dan seterusnya pertambahan berat badan. Bagaimanapun, perubahan-perubahan yang dialami sama ada perempuan ataupun lelaki sebenarnya bergantung dengan hormon seseorang. Baik, itulah dia tadi penerangan berkaitan perubahan fisikal lelaki dan perempuan ke alam remaja, di mana perubahan ini dipengaruhi oleh hormon estrogen bagi perempuan dan androgen bagi lelaki. Bagaimanapun, perubahan-perubahan fisikal yang dialami oleh lelaki dan juga perempuan bukanlah merupakan satu kekurangan diri. Sebaliknya, diterima seadanya dan dihargai. Baik, untuk itu, Cikgu harapkan penerangan ini jelas dan kita jumpa lagi di sesi pembelajaran akan datang. Selamat belajar untuk semua.